Hai, selamat datang ke podcast Bual Nusantara. Pada kali ini kita bersua lagi, tapi kita akan mulakan satu siri yang kita panggil sebagai anatomi keganasan. So dalam siri ini kita mungkin akan tampilkan beberapa episod yang secara khusus nak melihat atau membahaskan tentang keganasan, dan dari segi dalam maksudnya anatomi itu mungkin kita nak tengok secara terperinci bahagian-bahagian dalam masyarakat atau dalam pemikiran, dalam undang-undang, dalam negara yang kita boleh kaitkan dengan keganasan lah, lebih kurang macam tu. So dalam siri kali ini saya dibantu oleh Ustaz Zahid M. Nasir. Assalamualaikum. Jadi co-host. So Ustaz Zahid M. Nasir akan akan berada bersama kita at least untuk 5 siri ni lah. Okay. Jadi untuk siri pertama ni, episod pertama, kita mengundang saudara Rizal Hamdan. Beliau merupakan seorang penyelidik. Dia juga sedang buat PhD sekarang, dan kajian dia banyak tertumpu kepada isu geopolitik di Asia Tenggara. Selamat datang Rizal. Ya, terima kasih menjemput saya. Okey, Zahid, mungkin nak bagi introduction sikit lah, nak komen tentang apa yang kita akan direction dalam conversation kita pada hari ini. Terima kasih Saudara Din. Barangkali mungkin pada petang ini, sebab kita dah menjemput Saudara Rizal kita, dia seorang yang memang mengkaji dan bahkan berada dalam dunia akademia juga, dan sekarang ni aktif memberikan, orang panggil, pendidikan tentang politik, geopolitik, bidang dia sendiri. Yang sebelumnya saya difahamkan Saudara Rizal kita sains politik. Ya, betul tak sebelum tu? Ya, betul kan. Kemudian masternya, kemudian second master di geopolitik di London, betul? Di Brighton. Conflict security. So mungkin direction pada petang ni mungkin kita nak tengok dari sudut itu, Din. Dari sudut geopolitik, kedudukan yang kita kata geopolitik ni dia melibatkan negara-negara. Kalau lebih jauh lagi mungkin melibatkan negara-negara bangsa. Tapi sedikit background kenapa kita nak bercakap tentang keganasan ni. Mungkin lately kita bercakap, antara saya dengan Zahid selalu berbicara tentang persoalan tentang ekstremism, pelampau, keganasan, and then malah lately pun kita ada banyak kes yang terjadi dekat dalam negara sendiri maupun bentuk keganasan yang cross political borders kan. So ada terjadi baik dalam bentuk yang manifested dan tak manifested, yang mungkin keganasan yang sekecil-kecil keganasan yang kita assume mungkin boleh leading ke arah keganasan yang lebih besar. Jadi kita beranggapan bahawa keganasan ni tak boleh nak tackle dari segi satu sudut saja. Misalnya tengok pada negara saja. Mungkin tak boleh saja nak tengok dari segi psikologi, undang-undang, pendidikan, dan perlu dilihat secara menyeluruh. So kita menampilkan pakar seperti Rizal Hamdan untuk menerangkan kepada kita tentang mungkin konsep negara, apa kepentingan negara, apa yang sepatutnya dilakukan oleh negara untuk menangani isu-isu keganasan atau pelampauan ni lah, pelampau kan. Macam tu. Okay, mungkin kita start dengan bertanya pada saudara Rizal, bagaimana Rizal membayangkan negara dan tanggungjawab negara dalam nak mengontrol ataupun mengawal ataupun nak de-radicalize orang-orang yang dikatakan pengganas ataupun pelampau. Okey, pertamanya terima kasih kerana menjemput saya ya. Berkenaan tentang deradicalization ya. Macam dalam konteks Malaysia antara negara yang memang mempunyai pengalaman yang luas lah dalam proses deradikalisasi para ekstremis dan juga pengganas dan sebagainya lah. Pertama dia, kalau dalam nak bincang benda ni kan, kita kena memberikan definisi yang jelas antara dua benda tau. Pertama dia tentang teroris ya, terorisme dan juga ekstremisme. Ekstremisme dalam erti kata ya, seseorang yang berpegang kepada ideologi yang melampau ya, tetapi tidak bermaksud mencetuskan
ke tahap melakukan keganasan. Okey, maksudnya tidak melakukan perilaku musnah lah. Ya, destructive behavior. Tetapi mereka yang dilabel sebagai terror, ya. Maksudnya perbezaannya dengan ekstremis adalah mereka ini bukan hanya advocate fahaman-fahaman yang ekstrim, yang sebagai contoh macam bila berpegang pada agama, ya, sehingga mengkafirkan orang ramai apa semua. Itu kalau itu ekstremis. Tapi kalau sampai yang teroris ni adalah maksudnya melakukan perlakuan musnah kepada orang ramai dan juga awam. Itu yang pertama nak kena dibezakan bila berbincang tentang isu ni. Dan yang kedua, ya, Malaysia kalau kita lihat dah berdepan dengan sikap tindakan untuk mengawal perilaku terorisme ni bukan benda baru, ya. Semenjak daripada sebelum tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, ya, sebelum tertubuhnya Malaysia sendiri 63, ya, kita berdepan dengan banyak apa kita panggil perlakuan teroris, ya, terorisme khususnya daripada Komunis Parti lah, PKM, ya, Parti Komunis Malaya. Sebab tu kalau macam kita lihat macam ada period yang kita panggil emergency, ya, daripada 1948 kepada 1960. Okey. Salah satu dia, ya, mungkin kalau macam yang mereka yang masih ingat lagi, ya, pada satu masa dulu Malaysia antara negara yang menguatkuasakan undang-undang ISA, Internal Security Act. Actually sebenarnya Internal Security Act ni salah satu dia punya tujuan utama dia adalah untuk menyelesaikan, ya, saki-baki pengganas komunis selepas habis tempoh tamat darurat 1960, ya. Itu yang kenapa diperkenalkan apa namanya ni Internal Security Act, ISA. Nak mengelakkan, maksudnya tidak perlu lagi penggunaan senjata yang dalam erti kata berperang. Tapi ada elemen-elemen menuju ke arah keganasan ni, ekstrim ini ditahan terus dalam ISA tanpa bicara. Dan kemudiannya kalau macam selepas itu ISA itu digunakan sebagai alat politik, itu satu cerita lain lah, ya, satu cerita lain. Tapi ini adalah contoh macam mana negara seperti Malaysia, ya, pada waktu itu cuba untuk mengurangkan, ya, radikalisasi, ekstremisme dan sebagainya dalam negara. Dan juga beberapa lagi ada yang lain lah, ada ordinans darurat dan sebagainya. Itu mungkin boleh diterangkan oleh mereka yang lebih fasih dalam undang-undang lah. Ya. Tapi kalau kita bercakap tentang keganasan, sometimes kita akan berfikir di luar konteks kita juga, sebab keganasan kita tengok nature dia memang dia tidak dia secara regional, dia international juga, and dia fluid juga penyebaran idea-idea keganasan. Dan persoalan lain yang mungkin timbul dari itu adalah akan wujud tak, bagi saya sendiri mungkin isu bahasa, bagaimana kita termkan keganasan, terorisme, mungkin bahasa lain caution ke apa. Perlu tak kita tengok perbezaan-perbezaan ni? Ini pada level macam mana media memainkan, framekan keganasan, kan? Betul. Sebab kita let's say gini, kita tengok kalau orang Palestin misalnya bom Tel Aviv ke apa, dan media akan pick up sebagai keganasan, tapi mungkin dalam konteks lain terorisme tu tak dipakai. So macam mana Riza tengok? Okey, tadi pertama dia macam ni, ya. Ada beberapa juga dia definition antara political violence dan juga maksudnya kekerasan dan juga apa namanya ni, kekerasan dan juga keganasan, ya. Ada beza. Dia beza yang sangat apa nama ni, tarifan yang sangat blur dekat situ. Contoh macam ni, ya. Bila negara menggunakan kuasanya untuk menstabilisasikan keselamatan dan keamanan dalam negara, itu coercion, ya, maksudnya menggunakan kekerasan, ya, macam tadilah ISA tadi, itu kekerasan, ya, menggunakan kekerasan untuk memastikan kestabilan negara. Tapi juga dalam satu konteks yang lain, seperti mana yang saudara cakapkan tadi, kan, macam mana kalau contoh macam menggunakan keganasan
mendapatkan untuk justify political decision dan juga political action sesebuah organisasi ni kan. Dia macam ni. Borderline dia adalah bila melibatkan apa namanya ni kepentingan awam, okey. Mungkin juga boleh ditarifkan sebagai keganasan ataupun political violence, tapi dia sangat blur. Dia tarifan dia tu blur. Sebab apa macam ni kan? Kalau macam contoh macam penggunaan kekerasan dalam perjuangan pembebasan Palestin ke Southern Thailand dan sebagainya, Aceh dan macam-macam lagi lah ya. Gerakan-gerakan pemisah ni, ini dalam konteks engagement antara satu combatant to another, ya, satu pejuang dan juga satu pasukan yang lain. Jadi adakah itu boleh ditarikh sebagai satu keganasan? Ya, of course, keganasan, ya. Political violence. Ya, tetapi tidak ada demarcation line yang jelas antara dua benda ni. Dia isu morality, ya. Adakah perbuatan mengebom itu satu perbuatan yang bermoral ataupun tidak? Adakah sebagai contoh PLO, ya, membuat serangan kepada Hamas membuat serangan 7 Oktober kepada Israel itu satu tindakan keganasan ataupun tidak? Ataupun pembantaian retaliation yang dilakukan oleh IDF terhadap Palestin itu keganasan atau tidak? Pada saya, ya, mungkinlah kalau boleh diletakkan tarifan, ya, penggunaan kekerasan yang melebihi batas kemanusiaan, okey, itu boleh kita kategorikan sebagai violence yang political violence. Sebagai contoh, ya, engagement antara Hamas dengan Israel, okey, ini serangan yang dilakukan terhadap IDF, facility IDF dan sebagainya. Tetapi apa yang dibuat oleh IDF kepada penduduk Palestin, ya, di Gaza, di pembantaian yang melebihi batas kemanusiaan, dengan ada etika dia combatant ni, engagement, rule of engagement ni maksudnya tidak boleh engage dengan orang-orang yang non combatant. Okey, tapi apa yang dibuat oleh IDF adalah bukan setakat dia membantai pejuang-pejuang Hamas, tapi habis satu population. Ya, depopulation berlaku, maksudnya berlaku pengusiran paksa dan sebagainya. Itu genocide. Itu satu keganasan yang dalam arti kata di luar batas, melampau yang dan I think itu satu political terrorism yang dilakukan. Itu yang lebih tepat, ya. Apa yang dilakukan oleh Israel adalah political terrorism. Ya, mungkin yang Hamas buat ni, ya, political violence, ya, okey. Ya, tidaklah okey dalam arti kata kita membenarkan benda tu. Tapi itu adalah engagement yang biasa dalam pertempuran lah. Ya. Diorang tu dalam state peperangan. Ya, dalam antara entiti Israel dan juga entiti Hamas. Ya. Kan? Kalau kita tengok aku baca sikit PBB punya takrifan tentang keganasan, ni terjemahan bebas juga. Menurut PBB mengatakan bahawa keganasan ataupun terorisme ini merupakan satu tindakan jenayah terhadap orang awam, bertindak dengan niat untuk membunuh atau mencederakan tubuh, menculik dengan tujuan untuk menimbulkan keganasan di tempat awam atau terhadap kumpulan atau individu tertentu, menakut-nakutkan sesebuah populasi, memaksa kerajaan atau organisasi antarabangsa untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan apa-apa tindakan yang merupakan kesalahan dalam ruang lingkup atau apa yang ditakrifkan oleh konvensyen antarabangsa dan protokol yang berkaitan dengan terorisme, yang tidak boleh dijustifikasi dengan pertimbangan yang bersifat politik, falsafah, ideologi, kaum, etnik, agama atau seumpama dengannya. Dia sekejap saya tambah sikit, ya. Kalau macam yang dalam PBB ni sebut macam protokol antarabangsa tu kan. Dia ada yang apa kita panggil sebagai Geneva Convention. Ya, Geneva Convention ni maksudnya adalah aturan-aturan dalam bila berlakunya pertempuran lah, peperangan di antara satu pihak dengan satu pihak lain. Antaranya dia tak boleh memberikan harm, ya, memberikan kemusnahan kepada non-combatant. Contohnya macam orang awam, orang-orang yang tidak bersenjata, orang tua, kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Ya. Kerana
dalam Geneva Convention, saya pun dia ada beberapa series lah Geneva Convention ni. Antara dia adalah dia dah menerangkan dengan jelas hak-hak orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran tetapi tinggal di dalam kawasan tu. Ya. Tapi apa yang kalau kita lihat ya dalam peperangan ni, contoh macam yang sekarang ni konflik di antara Palestin dan juga Israel ni lah. Perbuatan Israel adalah melebihi batas. Dia melebihi batas, dia bukan setakat membunuh, dia bom hospital, sekolah tidak dibenarkan terlibat dalam pertempuran. Bukan setakat tu, maksudnya dinafikan juga hak macam untuk akses air bersih, akses kepada makanan. Dalam banyak insiden ya, bila mana bantuan diberikan setelah I think macam Rafah Egypt Mesir buka pintu sepadan dia sekejap kot untuk bantuan kemanusiaan tu kan. Banyak yang daripada Israel ni dia menahan bantuan tu. Sepatutnya tidak boleh kalau ikut macam Geneva Convention. Jadi mungkin takrifan tu adalah bila melanggar etika ni dalam arti kata guideline yang diberikan dalam rules of engagement, and itu itu yang menjadikan dalam apa yang kita katakan sebagai political terrorism. Ya, Israel dia sebagai sebuah negara yang ialah haram ataupun tidak boleh. Dia nak dia sebab dia signatories kepada Geneva Convention. Betul. Tapi dia langgar. Maksudnya apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah satu perkara yang membolehkan kita mengatakan kepada Israel sebagai negara teroris. Dia negara teroris. Ya. Boleh di bawah kategori. Di bawah kategori negara teroris. Orang negara dia bukan sekadar orang perseorangan, tetapi dia sebagai sebuah negara. Kalau kita tengok macam kalau dibandingkan dengan Palestin, macam tadi saudara Rizal mengatakan itu ada satu apa orang panggil apa tadi terroristik. Political terrorism, satu lagi political violence. Political violence. Maksudnya dia menggunakan keganasan untuk mencapai tujuan politik. Disebabkan reaction dia terhadap apa yang berlaku kepada dia. Ya. Jadi itu bukan dilakukan oleh satu institusi. Maksudnya institusi negara. Dia ada kumpulan. Contoh macam Hamas sebagai satu kumpulan dalam non-actor state lah. Non state actor. Dia tak ada satu perkara yang satu entiti yang represent. Even kalau macam Palestin, ialah kita tahu ada West Bank, ada Gaza. Gaza mostly dipengaruhi ataupun influence kuatnya Hamas. Di West Bank pula oleh PLO lah, Fatah. So itu satu perbandingan yang bagi kita fair untuk orang Gaza ataupun orang West Bank retaliate apa yang dilakukan ke atas mereka. Tetapi bila saudara Rizal mengatakan betapa IDF dan entiti negara itu sendiri mempunyai fikiran untuk ataupun bersetuju, dan mungkin kalau kita tengok domestik di Palestin pun sekarang ni ada dah maksudnya orang panggil against dengan dasar-dasar kerajaan. Kan? Okey, kalau kita kembali semula di Southeast Asia, kan? Pada pandangan saudara Rizal, dasar negara Malaysia ini, adakah kita ada satu orang panggil kesepakatan di dalam menangani hal-hal terorisme, ataupun mungkin ASEAN mungkin? Tak boleh macam ni ya. Dalam konteks Malaysia dia walaupun mempunyai pengalaman dalam menguruskan insiden-insiden political violence dan juga terorisme ya, dia tidak setragik negara-negara jiran ya. Malaysia ni kita boleh katakan memang ada tension, tapi stable tension ya. Stable tension dalam arti kata ketegangan yang masih lagi boleh diuruskan, manageable ya. Kalau nak bandingkan contoh macam kes macam Indonesia sebagai contoh. Indonesia memang sangat-sangat violent. Dia punya budaya politik dia. Sebagai contoh lah, pada bila berlaku Gestapo, gerakan September 30, 1965. Ya, itu Super Smart lepas itu bagi surat kan. Gestapo 1965 yang mana berlaku apa yang dikatakan ya, perancangan untuk menjatuhkan Presiden Indonesia
Soekarno pada waktu itu oleh Parti Komunis Parti Komunis Indonesia, PKI, ya. Walaupun tak tahulah sama ada betul atau tidak, tetapi selepas tragedi Lubang Buaya tu yang berapa ramai 7 orang general meninggal, dibunuh tu. TNI, Tentera Nasional Indonesia, yang pada waktu itu melancarkan gerakan yang sebesar-besaran seluruh Indonesia. Lebih daripada 3 juta orang hilang, mati, dan tak tahu berapa angka. Dan bukan setakat itu, masa peralihan kuasa, transition antara Soeharto dan juga kepada kerajaan seterusnya, sewaktu peristiwa reformasi pun berlaku perkara yang sama, beratus ribu orang mati, ya. Dan di Indonesia, mana lagi, Aceh, ya, di Ambon sebagai contoh. Ya, bila berlaku perkara-perkara yang macam politik ni memang mengorbankan banyak jiwa. Dan kita tengok juga pada negara jiran yang lain macam Filipina. Filipina pun sama, sangat violent. Budaya politik sangat violent. Anda lihat sebagai contoh, saya lupa, I think Maguindanao Massacre. Saya pun lupa, saya rasa 2009 ke lebih kurang lah, ya. Yang mana calon pilihan raya Datuk Bandar dibunuh oleh lawannya, bukan satu family, satu konvoi. Satu konvoi dalam nak hantar pencalonan tu, ditahan oleh paramiliteri tengah jalan. Semuanya disikat, ya, dan dikuburkan dalam satu liang lahat dengan kereta-kereta sekali. Itu maksudnya macam di sana, ya. Dan kemudiannya kalau kita lihat sendirilah kan, tindakan oleh Presiden I think Duterte pada waktu tu nak membantras Dadah, ya, pun melibatkan juga keganasan yang sangat dahsyat. Assassination orang ramai, pembunuhan dan segala macam. Itu belum lagi kira macam di Southern Philippines yang masih lagi, saya rasa masih pada hari ini pun masih lagi berlaku pergolakan, ya, pembunuhan, kematian yang ramai. Kita tengok pula pada pengalaman macam Thailand. Thailand pun sama. Thailand pun mempunyai sejarah keganasan politik yang sangat tinggi. Ya, contoh, I think 1974 kot, Thammasat Massacre dalam 74 ke ataupun mungkin awal lagi, saya pun selalu lupa tarikh sebenar. Yang mana pelajar-pelajar Universiti Thammasat yang berdemonstrasi, ya, dibunuh oleh paramiliteri. Paramiliteri ini bukan kerajaan punya, tapi associate dengan orang-orang dalam kerajaan. Ramai yang meninggal, yang dibunuh. Kemudian kebangkitan rakyat yang menentang Thaksin. Kemudiannya pada tahun dalam 2010 kot, baju merah, baju biru, baju kuning ni kan pun melibatkan political violence yang sangat tinggi. Ya, tetapi persoalannya kalau nak lihat negara-negara macam Malaysia, ya, agak kurang benda macam ini kerana pada asas macam mana sekalipun pada saya kita kena balik kepada asas budaya lah, ya. Asas budaya dalam politik Melayu khususnya, ya, sebagai teras kepada politik Malaysia adalah perundingan, ya. Sebab tu saya kata stable tension. Ada tension tetapi diselesaikan dengan perundingan. Kita mungkin tak diselesaikan tapi diredamkan, ya, diredamkan sekejap. Tapi maksudnya adalah itu dalam bentuk perundingan, kan, dalam arti kata kita bergaduh mulut macam-macam, ya. Tongue wagging but not parang wielding. Ini kata-kata Samsul Amri lah, Prof Samsul punya term. Ya, kita bergaduh mulut bukan main lagi, tapi tidak mengasah parang. Berbanding dengan negara-negara macam ni. Kerana apa? Kerana asas persepakatan dalam budaya politik Melayu ni adalah berunding, ya. Macam mana kali pun berunding. Sebab tu bila kadang-kadang bila orang tanya pasal benda ni, kan, saya suka refer kepada hikayat Antua. Ya, saya suka refer kepada hikayat Antua dalam nak menerangkan tentang macam perundingan, violence sebagainya ni. Dalam hikayat Antua, kan, kalau anda baca, ya, macam pantun yang biasa saya selalu quote lah dalam hikayat Antua, ya. Contohnya macam pantun ni. Ambil galah kaitkan jantung, ciak banyak makan di jalan, pada Allah tempat bergantung, datang tombak kita melawan. Ya, itu pun bila melibatkan tombak ni violent, kan. Tetapi maksudnya datang tombak, ya, maksudnya bila kita diprovok, kita akan memberikan perlawanan yang hebat. Tapi kita nak provok orang kurang. Sebab tu kalau anda lihat berbalik pada keadaan stable tension tadi, perundingan yang berlaku di Malaysia ni kebanyakannya kita menggunakan kemahiran diplomasi. Melayu ni hebat diplomasi dia. Ya.
Dan kebanyakan sebelum kita mungkin belajar daripada kejadian sebelum ni lah. Nampak saja ada pattern akan menimbulkan kerusuhan dalam negara, kita sudah tangani dengan lebih awal. Ya. Nampak macam ada nak riak-riak nak timbul pergeseran tentang isu-isu sensitif, kita selesaikan dengan lebih awal dengan perundingan, sign MOU dan sebagainya, contoh itu kan. Itu budaya kita. Ya. Tapi kalau macam nak menyebut tentang Asia Tenggara ni kan, Asia Tenggara kalau berbanding dengan Malaysia lah, saya rasa negara lain lebih dahsyat dia punya keganasan yang berlaku. Dia ya. dia punya challenge dia sangat. Vietnam contoh macam perang Vietnam, dan sebelum tu memang berlaku keganasan. Tapi yalah, dalam perang ni memanglah ada keganasan. Mana lagi Cambodia, Cambodia ketika bawah Pol Pot, berapa ramai juta mati? Berapa ramai? Okay. But tapi kalau kita bercakap pasal keganasan, saya cuba nak bawa balik ke discussion yang awal kita tadi. Kita tengok antara konflik antara Israel Palestin, kemudian kita balik ke Southeast Asia. Kita tengok domestic punya violence yang terjadi, yang kita boleh katakan kebanyakan keganasan yang macam Rizal sebut tadi di Thailand, di Filipina, even di Malaysia, di Indonesia. Isu ni isu domestik kan. Kita kata domestik, masalah ni kita boleh discern tu kata ini sebab kaum apa semualah. Tapi bila kita cakap pasal keganasan, kita tak boleh nak nafikan bahawa ada juga yang cross border tadi. Which is sangat I think analisis dia lain sikit daripada kita nak tengok konflik yang terjadi disebabkan masyarakat kita sendiri dalam ni. Ada tak perbezaan approach yang dilakukan oleh negara-negara Southeast Asia, especially Malaysia, dalam melihat perbezaan konflik yang nature dia berbeza sikit macam tu? Faham tak maksudnya? Jadi simpatis misalnya gini, ada orang yang simpati dengan perjuangan yang terjadi di tempat lain, sehingga violence tu dibawa ke sini, dicetuskan dekat sini tapi bukan dicetuskan di sana, atau vice versa lah juga kan. Dia macam contoh isu contoh macam JI Jemaah Islamiyah yang sebenarnya bukan entiti politik. Motif dia lebih besar beyond politik lah kot. Beyond politik, atau mungkin kita boleh kata dengan bahasa yang lain mungkin lebih anarkis. Kan maksudnya mereka ni ada satu kelompok-kelompok dan Malaysia juga maksudnya ia juga melibatkan rantau ini. Malaysia pun terlibat. Maksudnya terlibat dari sudut contoh macam orang-orang yang terlibat, contoh macam orang kata dia didakwa, contoh Abu Bakar Bashir, Abdullah Sungkar pada zaman tu, lepas tu Yazid Sufaat. Yazid Sufaat orang Malaysia. Kemudian macam mana yang kalau di Indonesia kepala Osama Laden Hambali. Kan Hambali ini Osama Laden Southeast Asia kata orang lah, yang macam mana dia merekrut, dan ada pertalian ataupun network connection yang ada di setiap tempat, dan terutamanya di Malaysia, yang bahkan ada orang yang mengatakan bahawa Malaysia ni sebagai hub pula, hub pengganas, kan? So dia maksudnya kepentingan dia bukan kepentingan politik dalaman, tapi beyond politik, beyond public agama, transborder, yang dia perjuangan dia lebih besar lagi, lebih mungkin lebih hakiki lagi. Tapi macam mana state nak tackle terorism atau lampau ni dalam ni, bila objektifnya yang mungkin kurang jelas macam tu, gitu kan. So pendidikan ke, adakah Malaysia masih fokus pada pendidikan ataupun perundingan lagi, atau bagaimana? Dia macam mana sekalipun kan, Malaysia ni perlu bagi kredit kepada perisikan Malaysia lah. Sebabnya selalunya sebelum berlaku satu benda kan, dia dah dapat preempt awal. Dapat preempt awal. Saya tidak boleh nak terangkan macam mana, sebab saya tak terlibat dalam kerja-kerja perisikan oleh negara ni. Okey, tetapi saya yakin yang mana organisasi perisikan, agensi perisikan Malaysia memainkan peranan sangat bagus. Sebelum contohlah, sebelum ada satu teroris punya orang yang nak cross border daripada Indonesia ke Malaysia, maklumat sudah siap sampai dah tangkap. Itu contoh hebatnya kerja-kerja risikan di Malaysia. Tetapi kalau macam contoh untuk kita nak katakan macam mana Malaysia nak tackle isu-isu ni adalah
Ya, Malaysia menumpukan pada pendidikan. Ya, menumpukan pada pendidikan, dan saya yakin ya macam kita ada Southeast Asia apa dipanggil Counter Terrorism Center, CSICT di Kuala Lumpur, yang menjalankan kerja-kerja apa kita panggil prevention, terror prevention terrorism prevention, extremism prevention, yang melakukan bagi pendidikan kepada orang ramai, engagement. Saya tak pasti sejauh mana mereka punya engagement dengan public, tapi saya difahamkan mereka ada banyak buat program khususnya untuk pegawai-pegawai kerajaan. Pegawai-pegawai kerajaan, kemudiannya daripada orang-orang yang dah dilatih ni, mereka akan engage dengan masyarakat yang di bawah lah, ya. Dan juga mungkin juga dalam konteks selain daripada pendidikan, kita juga ada buat kempen, kempen yang macam sekarang ni lah, kalau lihat contoh macam kempen nak mengelakkan isu sensitif dalam macam terorisme semua ni kan. Kadang-kadang dia spark oleh isu-isu agama, isu-isu agama. Ya, selalunya dalam isu agama, sebab kadang-kadang benda macam ni sangat sensitif pada orang ramai. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku, pada sajalah kerajaan banyak advocate. Sebab tu dulu kalau kita lihat zaman-zaman sebelum kerajaan sekarang lah, memperkenalkan macam wasatiyah, maksudnya moderation, madani, Islam Hadari, Islam Hadari, sekarang ni madani. Semua nama mungkin beza. Tapi pada asas dan konsep asas adalah moderation. Ini yang saya rasa antara yang Malaysia buat untuk mengawal, bukan untuk menyelesaikan. Nak selesaikan tak boleh. Isu-isu violence ni benda yang dah berakar. Yang selagi mana ada manusia akan ada keganasan. Sedangkan kalau nak tak nak, kau tengok sejarah manusia yang awal dulu pun pembunuhan. Jadi macam mana kau nak kontrol nature manusia. Aku kalau kita tengok apa, sebab tu dia ustaz, dalam falsafah dia ada homo lumini lupus. Maksudnya man is a wolf to another man. Maksudnya manusia ni lah pemangsa kepada manusia yang lain. So macam mana cara nak selesaikan ni, antara dia tak boleh nak dimatikan nature manusia macam tu, tapi boleh diuruskan supaya tension itu, supaya ketegangan itu tidak melarat-larat. Itu yang kita cakap daripada awal tadi, stable tension. Kalau lah kita tengok macam Saudara Rizal sebut pasal nature manusia kan. Kalau dalam Quran tu sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kan. Maksudnya kemudian malaikat tanya, bila Allah kata aku nak jadikan di dunia ini seorang khalifah, malaikat maksudnya dia dah ada konsep bahawa orang manusia ini adalah orang yang wayasfikud dima kan. Maksudnya orang yang suka menumpahkan darah. Kenapa nak adil orang ni kan. Tetapi satu benda yang menariknya, bezanya manusia ni, dia ada fakulti dalam badan dia ni, akal kan. Kemudian nak tengok macam mana apa Allah dengan malaikat bila dia berdialog tu, macam mana last jadi Allah tunjuk kemuliaan manusia itu. Bila Adam ini boleh menceritakan apa yang dilihat. Wa allama Adam al-asma' kullah. Dia boleh cerita ni apa benda. So dia lain macam makhluk yang lain. Yang tu lah mungkin barangkali boleh menerangkan nature. Nature tu. Contoh satu lagi, kalau kita tengok orang yang main game. Aku duk tengok anak aku duk main game kan. Diorang boleh main game, tembak-tembak orang. Dan e-game ni laku. Dan jadi ada tournament yang dan invest government support juga. Invest dengan perkara itu kan. Tetapi ni persoalan dia tapi sebenarnya dah dijawab juga oleh Saudara Rizal kita tentang persoalan moral. Kan? Dia pasal bila negara itu ataupun pemimpin negara itu mempunyai kecerdasan sikit, dia tak akan ambil jalan-jalan yang yalah kita tak boleh nak bayangkanlah boleh bunuh orang, buat genocide. Itu pasal sebab bila Rizal sebut tadi tentang macam mana perbezaan level of keganasan tu.
sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah, adakah state kita hanya menumpukan kepada certain benda sahaja, which is, tapi keganasan ni akhirnya kena tengok pada naluri sifat manusia. Maksudnya that's the unit yang paling terkecil yang mungkin jarang kita beri perhatian dalam nak tackle keganasan. Tapi mungkin pendidikan ataupun tema pendidikan dan manifesto politik ataupun tadi macam kita panggil madani apa semua tu adalah bentuk untuk tackle that personal, the closest punya psychology, the psychology of orang lah kan, untuk menangani keganasan macam tu. But still keganasan kadang-kadang orang define keganasan mungkin lain sikit dan berbeza dengan orang-orang lain, which is akhirnya bentuk keganasan yang aku terjemahkan tu berbeza. Macam tu. Sebab saya melihat kes-kes keganasan ni kadang-kadang sebab orang pembawakan dan macam mana orang define keganasan tu. Violence dalam rumah tangga misalnya, mungkin menampak anak contohnya mungkin diterima dalam sesetengah masyarakat ataupun family, tapi dalam family lain, dalam konteks masyarakat lain dah tak macam tu, mostly boleh tak diterima kan. So ada semacam ketidakjelasan bagi saya dalam macam mana kita nak define keganasan, sehingga kita tak jumpa dekat mana punca dia macam tu lah kan. Saya tak tahulah kalau Rizal komen macam mana kan. Ya, I mean itu macam dalam bentuk psikologi ya, macam dia di luar saya punya kefahaman lah. Tapi sebab tu kalau dalam budaya sendiri kan, ada banyak patah, pukul anak sindir menantu. Ya. Maksudnya ialah percubaan untuk mendisiplinkan anak. Kadang-kadang ada menggunakan kekerasan ya. Sebab tu saya kata tadi kekerasan dengan keganasan ada beza. Ya. Dari segi moral, dari segi etiknya dalam penggunaan tu. Berbalik macam persoalan saudara tadi kan, dia penggunaan kekerasan ni kadang-kadang tak dapat nak dielakkan khususnya dalam nak mentadbir negara ya. Tapi itu kekerasan. Sebab tu saya katakan kekerasan ni bukan violent ni keganasan. Ya, penggunaan mungkin dari segi pendidikan ya, dari segi undang-undang dan kalau dah tidak boleh diselesaikan secara undang-undang, pada akhirnya kekerasan yang dalam bentuk militeri lah. Saya ambil contoh macam Sulu Incursion ya, tahun 2012 ya, yang mana para militeri daripada selatan Filipin ya, Sulu datang menceroboh Lahad Datu ya. Bukannya dalam arti kata Malaysia terus hantar tentera untuk membantai kesemua ni. Kita bagi mereka ruang untuk berundur dahulu. Artinya dalam 24 jam kot. Ya, kena check balik dia punya fakta tu. Kemudian bila timeline itu tidak ditepati, yang kemudiannya baru kita menggunakan kekerasan dalam bentuk negara, yakni kita hantar tentera untuk menyelesaikan itu. Sebab pada akhirnya kekerasan memang tidak dapat dielakkan, tapi ia adalah jalan terakhir dalam nak menyelesaikan satu isu daripada jadi melarat. Okey, satu contoh mungkin aku terbaik fikir tentang macam mana dasar Malaysia kan. Contoh macam Singapura. Kita kembali ada beberapa ustaz tak boleh masuk Singapura kan. Ustaz Abdul Somad tak boleh masuk Singapura. Aku lupa kenapa. Setakat ni boleh lagi. Kata macam dia advocate kepada disharmoni. Dia disharmoni kan. Lepas tu Zakir Naik tak boleh kan. Tapi Malaysia boleh. Itu maksud aku macam mana nilai yang dipegang ataupun psyche kita di Malaysia. Aku rasa Zakir Naik boleh pergi Indonesia kan. Boleh. Indonesia boleh. Tapi ada certain negara aku rasa UK tak boleh. UK ke US aku tak pasti. Tapi ada perbezaan nilai. Macam mana kita memandang ialah beban-beban yang dia bawa jugalah. Apa yang dia cakap, apa yang dia preach. So bila kita kata Malaysia ni satu negara yang wasatiyah ataupun negara yang sangat sukakan moderation. Tapi kenapa benda tu dibenarkan? Itu satu dimasukkan ataupun kenapa kita tak bersikap macam orang lain yang agak keras. Contoh macam macam Singapura ni keras lah. Tak boleh bawa masuk kan, tapi dia ni boleh masuk. Itu sampai kan aku rasa kat dalam Malaysia sendiri pun ada orang panggil tak suka lah kan. Zakir Naik datang sini kan, lebih-lebih lagi daripada
kalau kita tengok kat Facebook, tengok kat social media tu, yang bukan agama Islam selalulah yang memang tak boleh lah masuk Zakir Naik ni kan. Macam mana kalau kita tengok kalau saudara Rizal, sebelum tu saya nak cakap dululah macam apa benda tentang Singapura dengan Malaysia ni kan. Similarity antara Malaysia dengan Singapura ni, dua-duanya adalah mewarisi cara, style urusan British dalam menyelesaikan, dalam mengurus tension, ya. Dua-dua negara ni mengamalkan sistem British, ya. Sistem British ni, prevention is better than cure. Okey, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, sebab tu kalau macam lihat tadi, macam saudara katakan, Singapura mengambil sikap terus tak bagi masuk orang-orang yang dia rasakan boleh menyebabkan disintegration of the society, ya, yang menyebabkan masyarakat menjadi terpecah. Okey, tetapi macam dalam konteks nak jawab soalan saudara tadi tentang kenapa Malaysia bagi, Singapura tak bagi, dia kena tengok juga political dynamic di belakang ni. Singapura dalam konteks politik, ya, dia tidak memerlukan kita panggil sebagai macam isu agama sebagai modal dalam politik, ya. Setting Singapura berbeza sikit dengan Malaysia, sebab dalam Singapura awak bercakap tentang modal agama dalam politik, siapa yang ambil peduli, ya. Dia tidak berapa laku. Tetapi dalam konteks macam Malaysia, political dynamicnya adalah agama itu merupakan potent force, ya, kuasa yang kuat dalam nak mendapatkan undi dan sebagainya, ya, daripada konstitusi. Jadi makanya dalam konteks Malaysia, kalau katalah kerajaan mengambil tindakan yang sama, menghalang kemasukan mereka macam Zakir Naik ini, Ustaz Abdul Samad dan sebagainya kan, dia akan dibimbangi akan menyebabkan backlash. Backlash khususnya dalam konteks orang-orang yang majoriti Muslim ni akan berasa seolah-olah memusuhi agama. Okey, memusuhi agama dan sebagainya. Tetapi ini berbalik pada persoalan saya tadi, jawapan yang paling awal dalam podcast ini tadi, di antara terorisme dan juga ekstremisme, ya. Orang yang ekstremis ni dia keras, tapi dia tidak advocate kepada pertumpahan darah. Ya, itu dia thin line antara terorisme dengan ekstremisme. Okey. Jadi dalam konteks ini saya lihat orang macam Zakir Naik, ya, Zakir Naik mungkin dia seorang yang ekstrim dalam dia punya preach dia, dalam pandangan dia. Benda ni boleh di counter dengan menampilkan bahawasanya Islam yang dipraktiskan di dalam Malaysia berbeza dengan apa yang dipraktiskan di India, ya, sangat berbeza. Yang mana kalau anda lihat, ya, pendapat-pendapat yang diberikan oleh Zakir Naik tu tentang seolah-olah macam Islam ni diancam dan sebagainya, ini apa yang berlaku dekat negara dia, dekat India. Sedangkan macam di Malaysia yang negara yang majoriti Muslim kan, benda ni tak jadi. Tetapi seperti mana saya cakap, sebabkan agama ini adalah potent force, ya, kuasa yang sangat-sangat kuat dalam meraih undi dan sebagainya, ada manusia-manusia yang terbeli dengan benda-benda macam ni, yang kemudiannya menggunakannya untuk justify, kenapa ni pihak kerajaan tidak benarkan ni, memusuhi. Kita sentiasa ada mentaliti yang kita panggil siege mentality lah, mentaliti macam yang terancam lah. Engkau diancam aku ancam kau, yang akhirnya menimbulkan cultural anxiety. Ini benda-benda yang sebenarnya tak bagus, ya, yang memang tak patut digalakkan, tapi yalah, ramai dalam kalangan ahli politik ni menggunakan modal tu. Kadang-kadang dia orang ni dia tahu benda tu akan menimbulkan kehancuran kepada masyarakat. Tapi dalam nak meraih undi dia buat macam tu. Itu yang tak bagus. Itu boleh satu perkara, ya, boleh menerangkan fenomena yang macam itu. Tapi bukan tak ada sekatan. Maksudnya kita dari dulu dah ada Kementerian Dalam Negeri yang kita ban banyak publication, kita ban buku apa-apa benda-benda ni lah. Dan ada juga yang macam misalnya sekarang yang ajaran-ajaran yang kita bagi deviant kan, yang dianggap deviant kan. So ada semacam bentuk pengawalan juga kan. Tapi memilih-milih, yang itu yang mungkin saya tertarik daripada soalan Ustaz Zahid tadi tentang macam mana Malaysia boleh terima Zakir Naik tapi yang lain tak boleh terima. So siapa yang decide sama ada fahaman mana yang boleh diterima, yang boleh tak diterima kan.
which is another skill yang saya rasa kita ada tau. Macam mana kita boleh control dengan segala macam idea yang masuk ke sini, tapi kita berjaya memilah-milah yang mana yang okey. Ya, Kita senang. mungkin ya kan. Aku tu banyak terfikir macam tu juga. Ya. Sebab aku tengok kita ada daya untuk beraneka, untuk untuk berbeza-beza. Kalau kita tengok pengamalan agama kat Malaysia ni pun dia dah ada perbezaan-perbezaan. Kalau pergi ke utara sikit, ke Perlis sikit, lain sikit cara. Kan? Pergi ke bawah sikit, lain sikit cara kan. Tapi overallnya kita ada satu kefahaman yang sama. Itu mungkin yang Rizal sebutkan tadi lah, kesederhanaan tadi yang Rizal emphasize tadi. So ada pelbagai macam agama yang macam bentuk-bentuk dia, tapi ada hal yang universal yang boleh diterima oleh semua orang, which is kesederhanaan lah tu mungkin, ya kan. So that's the semangat, salah satu semangat yang mungkin ada dalam macam mana kita berpolitik, macam mana kita menguruskan masyarakat kita kat sini lah kan. So ada sekatan, ada pemacam-macam idea yang masuk, tapi boleh ditapis dengan bijak lah kot kan, macam tu so far kan. Itulah so yes, sebab macam tadi bila Saudara Rizal sebut pasal terorisme, ekstremisme, dia ada beza terorisme dengan teroris. Ekstremisme dengan ekstremis. Kan? Orangnya dan juga pelakuannya. Ya, jadi kadang-kadang sama juga komunis dengan komunisme. Saya tertarik dulu pernah satu interview Gus Dur, dia sebut bila orang tanya dia tentang komunis. Dia cakap apa? Dia cakap dengan komunis aja takut. Jadi bagi aku jawapan Gus Dur tu jawapan yang cerdik. Yang agak cerdik jugalah. Dalam masa yang sama dia nak cuba mengurangkan tension kat negara antara orang yang faham kiri habis ni ataupun yang kanan habis ke ataupun yang anarkis ke kan. Jadi dia cuba mengurangkan tension itu. Ya zaman dia kita perasan lah, zaman Gus Dur jugalah kita tengok ada wacana-wacana yang lebih terbuka. Ya, selepas order baru lah terutamanya. Jadi sama kalau kita tengok imbas mula di Malaysia pula, barangkali itu juga kita cuba ambil pendekatan itu kan. Maksudnya kita akan bezakan antara kefahaman dia dengan individu. Sebab aku tak rasa orang yang nak buat keganasan ini merely dengan ideologi ataupun dengan hanya sekadar dia rasa, tapi dia ada background dia sendiri, mungkin psikologi, kan, mungkin dia salah faham, kan. Mungkin ni mungkin kita boleh bincang pada podcast seterusnya. Tapi dia individual. Cumanya mungkin menjadi masalah negara nanti bila dia tak jadi individual, dia jadi semakin besar. Dia jadi masalah masyarakat. Jadi masalah masyarakat. Sama lah isu kalau macam Saudara Izzuddin bangkitkan tentang deviant groups. Kan, aku rasa macam kita boleh sebut lah macam sekarang ni isu dia JSB ni kan. Dia isu dia bukanlah nak faham macam mana kan, tapi aku tengok kalau tidak tak hidup lah JSB ni lama jugalah. Tetapi bila once hang buat crime, commit the crime, barulah ada tindakan. So macam tu juga aku rasa bila kita nak deal dengan terorisme ataupun teroris, kita deal dengan teroris, terorisme ni akan ada. Ya, aku rasa kita pun mungkin pernah baca buku Hitler, tapi tak pernah pula ataupun baca manifesto komunis ke apa kan. Baca kat mana tak ada pula aku rasa cuba nak angkat senjata kan. Tapi dalam tu dia stated. Ya, dia stated dalam tu kan. Maksud revolution tu nak jadi macam mana, kena angkat senjata. Sama juga kalau kita baca buku-buku Al-Qaeda ke apa. Aku rasa aku pun pernah baca buku Al-Qaeda, tapi tak mungkin lah. Tapi itulah maksud aku salah macam asuhan lah. Salah asuhan mungkin barangkali kita tak tertarik dengan idea itu. Kan, kita mungkin akan fikir lagi. Kita tak semudah-mudahnya nak ambil satu-satu faham untuk kita melakukan sesuatu. Satu sikit saya nak komen lah tentang macam sebut tentang macam keganasan tadi kan, dalam bentuk macam Malaysia dan juga negara-negara lain lah kan. Saya rasa kena ambil kira juga faktor kelahiran, the birth of nation
Ya. Disebut macam nation state, negara bangsa ni ya. Yeah. Macam pembentukan nation di Malaysia semenjak 1957 dan ke atas ya. Proses tu masih lagi awal lagi, tapi direalisasikan 1957 dan ke atas. Pembentukan nation Malaysia, bangsa Malaysia ya, dalam dikata bangsa Malaysia sekarang lah, tidak melibatkan pertumpahan darah ya, tidak melibatkan budaya keganasan ya. Jadi pada saya itu sedikit sebanyak memberikan jawapan mengapa kurang ada, bukan tak ada ya. Contoh macam peristiwa serangan satu kumpulan dekat Kerling, Balai Polis Kerling kalau tak silap tahun 80-an. Di apa nama ni, Ibrahim Libya punya insiden dulu ada, tapi tak banyak. Okey, sedikit sebanyak saya rasa kan kerana budaya yang mengakar dalam politik Malaysia itu dengan kelahiran The Birth of Nation Malaysia pada waktu dulu tidak melibatkan keganasan. Nak bandingkan dengan macam negara-negara jiran yang lain ni ya, macam contoh macam saya ambil Indonesia lah. Indonesia revolusi ya, pertumpahan darah. Dia menjadikan psiki bangsa itu bangsa yang bukan saya kata dia suka keganasan, tidak. Memang bangsa yang keras. Ya, bangsa yang maksudnya mempunyai satu pemikiran yang keganasan ini satu benda yang biasa. Semalam saya ada terbaca satu artikel ya, yang ditulis mengenai political violence in order baru, Orba. Ya. Disebabkan oleh pembentukan Order Baru tu sendiri 1965 dan ke atas itu pun sudah melibatkan pembunuhan yang ramai, berjuta orang ya. Kemudiannya dia menjadi sedikit sebanyak memberikan idea ya dalam masyarakat yang keganasan itu benda yang normal di macam di Indonesia ya. Dan kalau contohlah tengok kan, macam bila ada pertikaian antara Timor Leste satu masa dulu ya, Timur ya, nak keluar daripada Indonesia. Berapa ramai apa nama ni yang terbunuh ya. Operasi tu daripada tahun 70-an lagi. Apa ni tentera tu yang jadi komander tu bakal presiden sekarang. Apa nama yang ni, Prabowo. Indonesia sendiri contoh macam di Aceh kan. Aceh daerah operasi militer DOM ya 20 tahun lebih ya. Tetapi kenapa benda yang sama kalau kita lihat tidak berlaku macam di Malaysia? Seperti mana yang saya cakap tadi, kerana kelahiran nation di Malaysia adalah dalam bentuk perundingan. Dalam bentuk apa nama ni, konsensus, musyawarah, dialog. Ya, jadi dia sedikit sebanyak dia meredamkan idea keganasan daripada masuk dalam psiki bangsa itu sendiri. Itu kalau pada pendapat saya lah. Kalau macam nak lihat macam Filipin pun sama. Filipin masa people power uprising 88 kot agak violent ya. Dan sebelum tu lagi dia ada perang dengan Spanish, dia ada perang juga dengan di apa nama ni Amerika dengan Amerika. Southern Philippines ya, ini manusia yang dah berperang beratus tahun sampai sekarang masih lagi angkat senjata. Jadi saya tak rasakan benda tu ada di Malaysia kerana dia tidak idea itu tidak register dalam psiki bangsa Malaysia ya. Kerana itu yang pada saya kenapa menjawab persoalan yang keganasan itu ada tetapi tidak rampant, tidak banyak di dalam sejarah Malaysia. Dan control, stable tension. Okey. Ya, bila saudara Rizal sebut pasal psiki bangsa itu, ya benda yang sama juga aku rasakan masa duduk di Mesir tu. Wah, kerahnya depan ni. Kerah kan. Kita lembut. Kita bukan Malaysia sajalah. Sebenarnya Southeast Asia ni dia bangsa yang lembut ya. Bangsa yang beradab. Sebelum datang Islam lagi pun dah memang very polite punya negara ya. Kita ini saya selalu sebut benda ni dengan bila berbincang tentang apa nama ni pre-modern international relation tau. Orang mengatakan kenapa kalau macam zaman dahulu kan, macam manakah bentuk hubungan di antara negara dengan negara lain, macam Melaka dengan mungkin Majapahit ke apa. Di Indonesia tak ada pada waktu tu di tanah Jawa kan. Kerana apa? Kerana dalam budaya Melayu lah khususnya lah ya, budaya Melayu, kita sentiasa bermain adik-beradik. Kalau anda buka mana-mana hikayat bukan hikayat Antuah aja, walaupun saya sangat suka hikayat Antuah ya. Ada dalam Suratul Salatin, hikayat Patani ke apa, banyak perkataan yang saya beta hendak mengunjungi saudara beta di sana untuk berkasih-kasihan.
Bekas kasihan ni bukanlah maksudnya bercium-cium, bukan. Maksud dia maksudnya apa nama ni apa nama ni bersemenda ya. Bersama-sama bersolidariti. Contohlah saya ambil contoh dalam saya lupa hikayat mana lah ya. Yang mana bila Sultan Melaka nak pergi ke China ya, ke China. Dia cakap apa tau? Dia kata adalah better hendak melihat negara China ya dan juga berkasih-kasihan dengan Maharaja China kan, kerana beliau kerana baginda bukan apa ni sangat besar namanya. Maksudnya dia akui the overlordship of apa nama ni Maharaja China, tetapi kita nak berkasih-kasihan ya. Maksudnya nak menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan mereka. Dan ini tema-tema yang selalu orang lupa. Saya selalu tekan yang ni, adik-beradik playing relatif. Awak bukalah contoh macam hikayat Antuah kan. Pada ada satu babak yang mana Hantuah 5 bersaudara naik kapal pergi ke laut berjumpa dengan Lanon. Ya, kena kejar, kena hambat dengan Lanon. Dia dah bunuh Lanon sikit, datang lagi armada yang besar kejar dia, terjumpa dengan penghulu Singapura. Penghulu Singapura dalam perjalanan kapal. Penghulu Singapura tolong. Kemudian bila dah hantar Antuah ni semua balik ke Bentan, dia cakap apa tau? Janganlah saudara lupakan apa ni hamba ini, kerana kita ini sudah menjadi adik-beradik. Permainan ini adik-beradik semua ni berkasih sayang semua ni. Ini sedikit sebanyak tema yang mengurangkan keganasan. Tapi bila betul juga. Zaman Mahathir tu ingat, zaman Mahathir tu macam mana dia baik dengan Soeharto. Macam adik-beradik juga, dan dia mengaku. Mahathir yang mengaku dalam interview dia sebut abang kan macam abang kan. Maksudnya kita bermain adik-beradik. Itu tema dia. Itu kalau nak katakan kenapa kurangnya keganasan ni semua, memang budaya yang sudah tertanam, embedded dalam psiki orang kita. Berkasih-kasihan. Even dalam hikayat lama kan, bercerita tentang pergi ke India apa semua kan, hendak berjumpa dengan saudara beta di sana. Apakah kabar adik saudara saja? Saudara adik-beradik berkasih-kasihan. Sudah lama tidak berkasih-kasihan. Okay, so menarik yang Rizal sebutkan. Itu apa yang saya faham sekarang adalah kita sebenarnya dalam at least di kepulauan Asia, kepulauan Melayu kan, di Nusantara ataupun di Malay Archipelago ni, di Semenanjung kat sini pun kita dah ada framework politik tu yang dah kuat sebenarnya. Macam mana kita nak deal dengan orang di luar daripada politi kita ataupun wilayah kita sendiri kan. So ada framework yang dah kukuh lah dan dah pernah diamalkan semasa mungkin zaman kesultanan dulu, sebelumnya adanya modern state. Soalan saya, mungkin soalan terakhir sebelum kita tamatkan perbualan kita. Dah sejam dah? Ya, hampir sejam. Saya nak tadi pendapat Rizal tentang macam mana, tadi kita ada state yang more or less framekan juga ataupun mendefinisikan juga macam mana tentang keganasan. Tapi dalam masa yang sama ada aktor lain. Misalnya yang aktor yang saya nak fokuskan di sini adalah funder-funder ataupun research institute yang besar-besar ni. Macam mana peranan dia mungkin invest dekat sini untuk study tentang terorisme. Macam mana Rizal melihat model ataupun idea yang dibawa oleh non-state actor yang dari luar ni, yang nak buat research tentang keganasan. Sometimes dulu mungkin saya ada beberapa research yang saya rasa meragukan dari segi metodologi dia. Macam mana dia tengok Southeast Asia, macam mana dia tengok Melayu ataupun Islam di Asia Tenggara kan. Dan dia cuba sesuaikan dengan tempat-tempat lain. Macam mana Rizal tengok pula? Pertama dia dalam metodologi, there is no such thing like one size fits all. Ya. Pengalaman menangani keganasan yang mungkin berlaku di British ya, antara British dan juga Irish ya, IRA, tak boleh diguna pakai dalam konteks Malaysia, dalam konteks Asia Tenggara ya. Contoh macam pertelingkahan yang berlaku antara IRA, Irish ya, dan juga English di Ireland ya, itu adalah pertelingkahan antara Katolik dan juga Protestan ya, Anglican. Nak pakai model itu untuk menyelesaikan isu macam keganasan dalam bentuk agama ya, yang berlaku di Indonesia sebagai contoh. Saya suka pakai macam contoh Indonesia sebab dia paling banyak kes-kes di sana. Tak sama. Ya, kerana perbezaan bukan perbezaan mazhab. Dia perbezaan pembawaan politik itu sendiri. Jemaah Islamiah ni bukan setakat dia nak bawa Islam.
Isu dia bukan about Islam, isu dia adalah dia punya political approach itu adalah melibatkan keganasan. Ya. Dan juga kalau contoh macam model yang nak dipakai daripada oleh think tank ni semua datang daripada US lah, contoh kan. US apa dia, US punya rule based order. US ni pun dia langgar rule based order. Kan? Jadi model yang nak diguna pakai, contoh yang digunakan dekat US sebagai contoh, nak pakai dekat Malaysia, US dia plural society, tapi plural society dia tidak seperti mana plural society yang di Malaysia. Ini adalah bangsa US ni, nation yang dibentuk oleh settlers. Dia dalam konteks hubungan etnik punya kajian ni, dia ada settlers dan juga host. Ya. Macam US tu kalau nak tengok dia punya host dia Red Indian lah. Kan, yang geng-geng Mayflower 14 something ni, ini settlers daripada Eropah. Okey, setelah berapa ratus tahun kan, dan okey nak keamanan semua, dan nak pakai konteks model dia tu nak bawa untuk pakai dalam nak mengajar kita, berbeza. Ya. Sebab itu saya mengalu-alukan kalau macam banyakkan think tank ini nak funding untuk memberikan membangun model untuk negara. Tapi satu benda, jangan lupa local dynamic. Setiap region ni dia ada dynamic dia sendiri. Ya. Region semua ni ada dinamik dia yang tersendiri. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Awak kalau nak menyelesaikan isu konflik di kita ambil di Iran lah. Awak pakai kacamata kaum etnik, tak kena. Malaysia mungkin etnik banyak. Di Iran mana you tak ada cakap pasal etnik. Dalam politik Arab sendiri, Arab Saudi, etnik tidak memainkan peranan, tapi yang memainkan peranan adalah kabilah. Kabilah yang memainkan peranan dia. Dan juga kalau contoh, saya pernah ada satu manusia ni lah, hamba Allah ni, ketika I think masa tahun lepas saya menyertai geopolitical punya seminar di Jerman ya. Hamba Allah ni datang daripada Jordan. Dia bertanya tentang perlu ikut Jerman punya model macam mana nak mengurus masyarakat kan. Jerman bangsa yang yalah selepas tu ada ramai settlers datang ya, orang dari luar, migran datang, tapi asas dia adalah Aryan punya orang Jerman ni semua, walaupun kalau macam bahagian Bavaria ke bawah tu memang dia Katolik, yang di atas tu baru Protestan. Tapi isu agama bukannya menjadi isu penting dalam Jerman. Tak boleh pakai Jerman punya model tu ya. Sebab kan Jerman berjaya preserve dia punya kesatuan dalam berbilang agama dan bangsa untuk pakai dalam konteks Malaysia lain. Jadi jangan lupa ya, kepada macam think tank semua kan, local dynamic jangan lupa ya. Setiap manalah kau pergi mana-mana region lah. Jangan lupa setiap negara, setiap region ini dia ada dynamic lokal yang tersendiri. Jadi kena konsult dengan orang tempatan. Orang tempatan lah. Ya. Tapi mungkin mostly sebab research ni based sebab funding, masalah funding, and then framework mungkin dikontrol ataupun dikawal inilah kan. So tak ada kebebasan jadi tak bila approach bila metodologi tak yang dipakai salah kan, outcome dia jadi cacah merbah lah. Pasti. Adakah contoh macam pakai macam saya cakap tadi, pakai model partition Northern Ireland dengan Island Republic, nak pakaikan dengan untuk Indonesia. Tak boleh, tak sama. Dia berbeza approach. Lain approach, kau ramuan buat kuih lain, nak buat kuih cucuk badak contoh, pakai karipak punya ramuan, tak jadi kuih cucuk badak. Saya teringat ada satu research yang saya terlibat secara tak langsung beberapa tahun lepas, research daripada penyelidik yang saya kenal. Salah satu dia yang saya bukan terkilan, jadi rasa pelik kan bila tengok salah satu question yang dikemukakan oleh research tu ada collaboration dengan US punya ni lah. Dia kata kalaulah orang yang kita interview ni sembahyang 5 hari sehari, pergi sembahyang Jumaat, dan itu boleh dikatakan sebagai extremism already. Tak boleh pakai. Sakit. Itu yang saya tak boleh pakai. Sebab contoh macam saya sendiri ada banyak berdepan dengan benda-benda macam ni tau. Maksudnya yang pengalaman research yang di funding dari luar. Dia mengkategorikan orang yang
dia punya apa nama ni, apa kita panggil lah, inference dia. Inference dia adalah hypothesis adalah semakin kuat orang sembahyang semakin ekstrim lah dia. Dia tak boleh sebab pada apa itu, kalau macam contoh kan, negara-negara yang mempunyai kes-kes keganasan kebanyakannya pun bukannya negara-negara yang macam contoh macam Israel lah. Israel, I don't think that Israel very religious state. Founding father dia pun Ben Gurion nama tu atheist. Jadi adakah lagi kuat dia membaca kitab Taurat, lagi alim dia? Tidak. Jadi tak boleh macam tu. So itu salah satu benda yang saya rasa menyebabkan kita macam agak kritikal dengan kena kritikal. Kita kena menyaring metodologi dan juga approach yang digunakan dalam nak menilai isu-isu di negara kita. So Rizal, last comment lah. Mungkin sebab Malaysia ni kan nanti next year akan jadi center host ASEAN chairman kan. So macam mana berdasarkan pembacaan analisis Rizal untuk tahun-tahun ke hadapan, macam mana negara kita akan deal, adakah akan terus mengekalkan keharmonian dengan prinsip kesederhanaan kan, ataupun apa lagi? Malaysia kita mewarisi chairmanship ASEAN dalam konteks uncertain geopolitik. Situasi geopolitik yang tidak menentu. Dan pada saya inilah cumanya peluang untuk Malaysia, sebab paling akhir Malaysia jadi chairman ASEAN ni maybe 2015 kot, 10 tahun lepas. 10 tahun lepas, masa kita sikit historical background sikit lah. Tahun 2015 masa kita jadi chairman ASEAN, kita adalah negara yang kemudiannya daripada 2015 punya chairmanship tu muncul usaha untuk menubuhkan apa yang dipanggil ASEAN social culture community kot, dan agak signifikan lah. Macam sekarang kan, dalam konteks sekarang, apa yang Malaysia boleh buat dan imminent threat lah yang mungkin akan muncul adalah persaingan, intensify rivalry antara China dan juga US, khususnya di Laut Cina Selatan. Dan apa yang boleh pada saya lah Malaysia lakukan adalah untuk dengan mempromosikan kesederhanaan ni dengan dialog. Dia tak boleh keras dengan keras ni, tak boleh ni. Kalau contohlah kan, Amerika keras, China keras, berlaku konflik Laut Cina Selatan yang hangusnya negara-negara Asia Tenggara. Sebab ini jauh daripada teritori China dan juga US. Apa yang boleh Malaysia mungkin buat adalah dengan menjadikan dialog pelbagai hala dengan setiap pihak-pihak yang stakeholder ni lah, yang terbabit ni. Dan juga cabaran-cabaran lain yang mungkin yang akan Malaysia hadapi lah. Ini dah lama benda ni tau. Contoh macam refugee case, macam daripada Rohingya kan. Kita dah bagi banyak dah. ASEAN ni dah bagi yang like 5 point consensus dalam nak menyelesaikan Rohingya punya isu di Myanmar. Tetapi masih lagi tidak dihiraukan oleh junta tentera di sana. Tapi saya rasa ini antara cabaran-cabaran yang akan Malaysia hadapi. Tapi insya-Allah dengan menggunakan kesederhanaan, dalam arti kata lain, yang Malaysia sekarang ni duk promote madani lah kan, civilization kan. Kita insya-Allah akan navigate, akan berjaya mengemudi ASEAN sekurang-kurangnya untuk tidak terlibat dalam kancah keganasan dan juga pertempuran antara negara dalam masa mendatang. Bukan pertempuran antara ASEAN, tapi antara negara-negara major power ni. Yalah, gajah. Gajah sama gajah bergaduh, pelanduk jangan jadi bodoh duduk tengah-tengah. Pelanduk duduk tepi aja. Relax dia, makan keliling. Itu dia punya point dia. Alright, saya rasa itu saja sejam kita ada. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rizal Hamdan kerana sudi datang ke podcast. Terima kasih kerana menjemput saya. Dan terima kasih kerana host saya, teman host saya, Ustaz Zahid M. Nasir juga. Kita akan bertemu lagi pada banyak episod lain lagi yang akan membincangkan tentang anatomi keganasan. Sehingga bertemu lagi.